Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, hari Ahad, seperti yang kita janjikan jam 10.30 pagi. Kita akan membicarakan tentang satu tajuk dalam banyak tajuk di dalam Al-Quranul Karim, iaitu berkenaan dengan Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kepada Allah. Pagi ini merupakan pengajian kita buat siri yang ke-6. Ini bermakna hari yang ke-6 kita telah sama-sama dapat diberikan peluang oleh Allah untuk kita mendalami, mengukuhkan, menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan satu golongan manusia yang kita selalu minta dalam suratul Fatihah untuk Allah menjauhkan kita, yang mereka ini digelar dengan gelaran Al-Maghdub, iaitu golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, pagi ini kita akan terus sambung apa yang telah pun kita bincangkan pada hari yang sebelum ini, iaitu pada hari semalam, hari Sabtu, yang mana kita telah pun memulakan membongkar tentang sikap perilaku nenek moyang orang Yahudi, yang mana Nabi SAW telah bertemu, Nabi sendiri SAW telah bersama-sama dengan orang Yahudi Madinah. Jadi apabila Allah menurunkan Al-Quranul Karim, Allah telah membongkarkan bagaimanakah sikap nenek moyang orang Yahudi, iaitu di kalangan Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pagi ini kita akan sambung untuk kesalahan yang ketiga, pelanggaran nenek moyang orang Yahudi yang ketiga, iaitu mereka ini satu golongan manusia yang sangat malas, ataupun kita kata mereka ini ragu-ragu, mereka ini rasa sangsi dengan apa sahaja perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara isunya, ceritanya adalah kisah mereka dikehendaki untuk menyembelih seekor lembu betina. Okey, kesalahan ketiga inilah yang menjadi kepada nama bagi suratul Baqarah. Surah tu nama Al-Baqarah. Kenapa surah tu nama Al-Baqarah? Dia ada kaitan dengan kesalahan ketiga yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Okey. Untuk mendapatkan maklumat lanjut di manakah kisah itu berada, macam mana nak tahu kisah itu berlaku, maka kita kena mencari surah rujukannya. Baik, tuan-tuan dan puan boleh, ya, kalau ada Quran, kalau tuan-tuan ada Al-Quranul Karim, tuan-tuan boleh muka surat yang ke-9, muka surat yang ke-10 dan muka surat yang ke-11 suratul Baqarah. Cuba tengok pada ayat nombor 67 sampai 73 dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, yang berada pada baris yang ke-9 dan 15 bagi ayat nombor 10, manakala ayat nombor 11 ia berada pada baris yang pertama sehingga baris yang ke-7. Okey, tuan-tuan kena dapatkan dahulu, kena rujuk terlebih dahulu ayat Al-Quran, sebab perbincangan kita ini adalah Yahudi menurut Al-Quran. Maknanya kita akan merujuk ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi ayat mana? Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 10 sampai ayat nombor 11.
Okey, baris yang ke-9 hingga baris yang ke-15. Lepas tu kalau muka surat nombor 11 tu, ayat baris 1 hingga baris yang ke-7. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang Allah rahmati sekalian, Allah, okey. Kisah ini sebenarnya, kalau kita nak baca ayat satu persatu, dia akan memakan masa yang dia akan mengambil masa yang agak lama, kerana kita bukan sesi ini bukan sesi untuk kita mentadabbur satu persatu ayat, tetapi kita cuma mengeluarkan intipati, kita hanya mengeluarkan kita panggil apa, intisari utama pada ayat tersebut. Jadi kalau sesiapa yang mempunyai nota, kalau kita rujuk di apa nota yang dibekalkan. Okey, sebelum tu saya ingin jelaskan kepada tuan-tuan perempuan ya, kita ni pagi ni kita menggunakan 3 saluran seperti mana yang kita telah gunakan sebelum ini. Pertama, kita ada saluran kita gunakan Zoom. Kita akan gunakan Zoom, kemudian kita terus salurkan juga di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Kita ada satu page, FB page Malaysian Tadabbur Academy. So sesiapa yang ingin melihat nota yang kita kongsikan, yang kita paparkan, tuan-tuan kena memasuki pada 2 saluran tersebut. Sebab dekat TikTok ini kita tidak dapat memaparkan nota, cuma sekadar tuan-tuan boleh mendengar suara saya secara verbal sahaja. Baik. Kisah bermula ayat nombor kita sebut tadi, untuk kesalahan yang ketiga Bani Israel ini, nenek moyang orang Yahudi ini, dia bermula daripada ayat yang kita sebut tadi, bermula daripada ayat nombor berapa saya sebut tadi ya? Ayat nombor 67. Okey, bermula ayat nombor 67. Okey. Kalau kita buat ringkasan lah, kalau kita tengok dekat nota, ada yang saya paparkan sekarang ni. Okey, kalau ringkasan sebenarnya kisah ini dia bermula daripada kisah dia bermula sebenarnya kisah mencari lembu betina ni. Kenapa? Sebenarnya dia dikaitkan untuk membongkarkan, nak mencari siapa pembunuh. Maksudnya telah berlaku satu kes pembunuhan, maka Bani Israel di zaman Nabi Musa, mereka nak mencari, nak menyelesaikan kes tersebut. Siapa yang membunuh orang yang dibunuh itu? Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Bani Israel ketika itu, cara nak mendapatkan, menyelesaikan kes pembunuhan tersebut, maka mereka perlu mencari seekor lembu betina. Jadi kalau kita baca dekat Sekejap. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok susunan ya, kalau tengok pada macam dia punya carta alih, susunan ayat tu, mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Bani Israel untuk mereka menyembelih seekor lembu betina. Okey, Allah perintahkan. Nabi Musa hanya menyampaikan perintah dari Allah. Bukan idea dari Nabi Musa, bukan pendapat Nabi Musa, tetapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyuruh Bani Israel menyembelih seekor lembu betina adalah perintah dari Allah. Tetapi apa reaksi Bani Israel ini? Mereka telah menganggap perintah Nabi Musa itu adalah sebagai permainan. Mereka anggap Nabi Musa perintah tu macam maknanya mereka mempelekehkan perintah Nabi Musa itu untuk mencari seekor lembu betina. Sedangkan yang memerintahkan mereka adalah Allah. Nabi Musa hanya menyampaikan saja perintah Allah. Tapi mereka ini menganggap arahan Nabi Musa itu adalah sebagai mereka menganggap Nabi Musa ni macam tak serius. Sebab apa? Ni kes bunuh. Nak cari pembunuh, kenapa nak menyembelih seekor lembu betina? Tetapi kita tahu
mesti ada sebab kenapa Allah minta mereka menyembelih seekor lembu betina. Tapi mereka menganggap arahan Nabi Musa tu sebagai satu arahan yang tidak benar. Mereka menganggap Nabi Musa ni macam mempermain-mainkan mereka. Okey, akhirnya mereka pun setujulah. Okeylah. Mereka pun ikut perintah Nabi Musa. Tapi cara mereka nak tunaikan perintah tu, mereka macam ragu-ragu. Mereka macam tak nak ikut sebenarnya. Mereka tak nak buat. Apa kaitan nak menyelesaikan kes pembunuhan dengan menyembelih seekor lembu betina? Jadi mereka pun tanya kepada Nabi Musa, berapa umur lembu tu? Usia lembu tu macam mana? Nak cari umurnya berapa? Maka Allah Ta'ala menerangkanlah tentang umur lembu tu macam mana. Dia tak tua, dia tak muda. Kan? Sepatutnya mereka, Bani Israel, nenek moyang orang Yahudi ini, pada zaman Nabi Musa, sepatutnya mereka tak perlu soalkan dah. Kalau Allah perintah, buat as soon as possible. Kita kata asap, ataupun kita kata immediately, kena cari lembu tu. Kan? Janji jumpa lembu betina. Tetapi inilah yang Allah nak tunjukkan kepada kita, perangai Bani Israel terhadap perintah Allah. Selepas mereka dapat jawapan, okey, usia lembu tu berapa, mereka tanya lagi. Okey, warna lembu tu pula warna apa? Okey, tanya pula pasal warna. Okey, dah dapat cari lembu warnanya kuning, mereka tanya pula, lembu tu sebenarnya dia digunakan untuk apa? Dia pernah guna untuk apa? Apa tugas lembu tu? Okey. Akhirnya mereka dapatlah juga mencari seekor lembu yang tidak tua, tidak muda, warnanya kuning. Lepas tu lembu tu tak digunakan tidak digunakan untuk membajak, untuk bertani. Kan? Maknanya nak cari seekor lembu betina tu terpaksa memakan masa. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memperincikan apa-apa. Mudah saja. Carilah mana-mana lembu betina. Warna dia apa ke, umur dia berapa ke, tugas dia guna lembu tu untuk apa ke, tak kisah. Tetapi mereka ini menyusahkan diri sendiri, dan sebenarnya apa yang mereka nak buat tu, sebenarnya mereka ragu-ragu sebenarnya. Kan, nak menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dapatlah juga menyembelih seekor lembu betina tu. Lepas tu nak kena buat apa dengan lembu tu? Ambil mana-mana bahagian dari lembu itu, dipukul kepada orang yang telah mati tu. Dipukul kepada orang yang dah mati, akhirnya orang mati tu hidup, dia pun boleh bagi tahu siapakah pembunuhnya. Maka selesailah pencarian seekor lembu betina. Okey. Daripada kisah tersebut dijadikan sebagai nama kepada surah itu adalah Suratul Baqarah. Kenapa surah itu dinamakan surah lembu betina? Surah yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah surah lembu betina. Jadi seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah nak suruh kita kaji, Allah suruh kita mendalami kisah lembu betina tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu kepada kita salah satu daripada hikmah yang dikaji oleh para ulama. Allah ingin memberitahu kepada kita bagaimanakah sikap orang Yahudi ini terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang khalifah, kita sepatutnya tidak mempunyai perilaku seperti orang Yahudi tersebut. Okey, ringkaskan cerita daripada kes ini, tuan-tuan, kalau sesiapa yang ada nota, kita telah letakkan ayat Qurannya, kemudian terjemahan ayatnya, ada carta alih dia lagi. Jadi tuan-tuan kena dapatkan. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang ikut live di TikTok ini, jika anda ingin mendapatkan nota secara soft copy, tuan-tuan kena ada tadi rakan-rakan saya telah
letak di bahagian komen tu. Jadi tuan-tuan tolonglah tinggalkan email ke apa jua cara. InsyaAllah kita akan berikan nota itu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian, tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, saya tidak bercadang untuk membaca satu ayat kepada satu ayat kerana dia akan makan masa yang lama. Jadi tuan boleh baca apa cerita dia yang panjang lebar. Sebab tu kita sebut pada awal tadi, surah apa, muka surat berapa, baris pun kita sebut. Ayat tu berada pada baris yang keberapa, juzuk yang keberapa, kita dah sebut lengkap dah. Jadi tugas tuan-tuan dan puan-puan lah, untuk membaca ayat tersebut dan bacalah terjemahan ayat itu satu persatu untuk mengukuhkan apa yang telah pun kita pelajari, kita telah sampaikan pada pagi ini. Jadi tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, maka selesailah pencarian seekor lembu betina yang menunjukkan teladan kepada kita bagaimana sikap nenek moyang orang Yahudi, Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa ini. Mereka ragu-ragu, mereka bermalas-malasan untuk menunaikan arahan dari Allah melalui Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Itulah kesalahan yang ketiga yang Allah ceritakan kepada kita tentang orang Yahudi. Jadi orang Yahudi di zaman Nabi SAW ini sudah pasti mereka akan tersentaklah. Mereka akan rasa terkejut. Bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh mengetahui perangai nenek moyang mereka. Jadi seolah-olah cerita nenek moyang mereka ni boleh dikaitkan dengan perangai mereka. Adakah orang Yahudi di Madinah ini mereka mewarisi perangai yang sama ada pada nenek moyang mereka? Jadi ini adalah kesalahan yang ketiga telah pun kita selesaikan. Baik, kita teruskan kepada kesalahan yang keempat. Apa kesalahan keempat yang dilakukan oleh orang Yahudi ini? Iaitu mereka mengubah, meminda, menyeleweng kitab Taurat. Ini adalah kesalahan yang keempat. Baru empat ya, ada berpuluh-puluh kesalahan orang Yahudi ini. Jadi kita baru sampai yang keempat. Dalam nota, dalam surah Al-Baqarah saja, kita telah dapat senaraikan lebih kurang 32. Itu belum campur surah Al-Imran lagi dan surah-surah yang lain. Kita masuk kesalahan yang keempat. Apa perangai nenek moyang orang Yahudi ini? Untuk mendapatkan maklumat di dalam Al-Quran, sebab tajuk kita memang perbahasan Yahudi menurut Al-Quran, memang kena rujuk ayat Quran. Tuan-tuan kalau ada Quran sila buka ya, muka surat nombor 11. Muka surat nombor 11 ayat 75. Muka surat 11 ayat 75. Kalau buka Al-Quran, saya pun buka Al-Quran sekarang ni. Muka surat nombor 11, saya nak cari ayat nombor 75. Ayat 75 dia berada pada baris ketiga terakhir. Kalau muka surat tu muka surat 11 tu ada 15 baris, dia berada pada baris yang ke-13, dia berada pada baris yang ke dia berada pada baris yang dia berada pada baris yang kelima terakhir. Baris yang ke 12, 13, 14, baris ke 11, 12, 13, 14, 15. Muka surat nombor 11 tu. Jadi saya harap saya menyebut baris yang keberapa, muka surat yang keberapa, saya harap tuan-tuan boleh ambil maklumat tu. Kerana perbincangan kita adalah menurut Al-Quranul Karim. Kita mesti kena merujuk Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah sumber yang paling sahih. Tak ada lagi yang lebih sahih melainkan Al-Quranul Karim. Jadi Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang orang Yahudi.
Ayat 75 muka surat nombor 11 ni kita bacakan ayat dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Okey. Ayat 75 ini Allah bertanya, okey, kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman yang ada di bumi Madinah ketika itu. Okey. Allah Taala bertanya dengan mengemukakan persoalan. Allah Taala kata, maka bolehkah kamu tu merujuk kepada orang Islam, orang beriman, menaruh harapan bahawa mereka, iaitu orang Yahudi itu, akan beriman kepada seruan Islam yang telah kamu sampaikan itu. Maknanya Allah Ta'ala seperti Allah Ta'ala ingin menyedarkan kepada orang Islam yang ada pada ketika itu di Madinah tentang apa? Tentang sikap orang Yahudi Madinah ni. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu kepada orang Islam seperti janganlah kamu nak menaruh harapan tinggi terhadap imannya orang Yahudi ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab apa Allah cakap macam tu? Allah kata, padahal telah ada satu puak daripada mereka, iaitu di kalangan Bani Israel, yang mereka mendengar kalam Allah, tetapi mereka mengubah kalam Allah tu setelah mereka faham isi kandungan dalam tu dan mereka mengetahui. Okey, saya permudahkan penerangan. Penerangan dia mudah dia begini je. Okey. Allah Ta'ala menegur, Allah memberi peringatan kepada orang-orang Islam, orang beriman tentang apa? Sebab orang Islam ni, mereka sangat berharap bahawa orang Yahudi ni dapat ikut masuk Islam, mereka boleh terima Nabi Muhammad, mereka boleh boleh mentaati perintah Allah, kan? Tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui, kan, apakah sebenarnya tindakan orang Yahudi ini. Kenapa? Kerana orang Yahudi ini, nenek moyang mereka itu dulu mendengar sendiri kitab Taurat. Orang Bani Israel dahulu, mereka mendengar Taurat yang Nabi Musa baca. Nabi Musa sampaikan kitab Taurat tu kepada mereka. Faham tak? Dan orang yang Bani Israel dahulu, mereka faham. Ada di kalangan mereka yang faham, okey, apa isi kandungan kitab Taurat tu, Allah cakap apa yang Allah nak bagi tahu. Kita dah sebut dah semalam. Ingat tak semalam kita telah sebut antaranya ada 8 perjanjian setia yang mereka kena tunaikan. Kita dah sebut 8. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi antaranya 8. Maknanya Bani Israel dahulu, mereka dengar kitab Taurat yang dibacakan, yang disampaikan, dan mereka faham dalam tu ada apa, ada maklumat apa. Tapi mereka buat apa? Mereka ubah. Mereka ubah. Ubah tu macam mana ubah? Apa maksud yuharrifunahu? Okey, ubah dekat sini, kata Al-Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir mengatakan mereka ubah tu maksudnya mereka tafsirkan kitab Taurat, isi kandungan kitab Taurat tu dengan penafsiran yang lain. Tuan tak faham tak? Mereka baca kitab Taurat tu, mereka faham kitab Taurat tu, isi kandungan kitab Taurat tu berkenaan dengan apa. Tetapi ketika mereka menyampaikan kembali isi kandungan kitab Taurat kepada orang lain, mereka ubah, mereka tafsirkan dengan pentafsiran yang salah. Faham tak? Contohnya ada orang tanya tentang
satu ayat dalam Quran contoh. Ada orang dia pun baca. Tapi apa makna ayat tu? Orang itu dia selewengkan makna ayat tu. Dia buat-buat reka ayat tu maksud dia apa. Sedangkan Allah maksudkan ayat tu makna sekian-sekian-sekian. Tapi mereka ubah, mereka tafsir dengan tafsiran yang salah. Sebab itu kata Ibn Kathir dalam tafsir dia, dia menukilkan kata-kata Mujahid seorang tabi'in yang mengubah makna dalam kitab Taurat itu adalah para ulama Yahudi. Para ulama Yahudi yang pandai baca kitab Taurat ni, mereka lah yang telah menyeleweng makna, tukar pada makna yang salah. Okey, itu adalah maksud yuharifunahu. Okey. Dalam masa yang sama, mereka ini kata apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahum ya'lamuna. Mereka ini mengetahui apa? Nenek moyang orang Yahudi ni, mereka tahu kesalahan mereka mengubah tu, faham tak? Maksudnya Bani Israel ni, mereka tahu apa mereka dah buat. Mereka tahu kesalahan mereka, memberikan tafsiran yang salah. Jadi walaupun mereka tahu, mereka tetap ubah makna dia, tokok tambah makna dia. Itulah yang Allah nak sampaikan. Jadi antara apa yang mereka selewengkan makna, antaranya adalah tentang dalam kitab Taurat ada maklumat berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Nabi dalam tu, ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tu. Tetapi mereka telah ubah. Kalau contoh dalam kitab Taurat kata Nabi tu adalah di kalangan bangsa Arab, mereka tukar. Dia bukan bahasa Arab. Dia sebenarnya adalah Nabi lain. Dia daripada keturunan Bani Israel. Itu di antara contohnya. Di antara contohnya. Okey. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan orang beriman di Madinah itu. Janganlah korang harapkan sangatlah orang Yahudi ni nak beriman. Kan? Jangan harapkan sangat orang Yahudi ni nak ikut kamu, kata Allah. Sedangkan mereka mempunyai darah daging nenek moyang mereka Bani Israel yang boleh ubah kitab Taurat, boleh seleweng maknanya, dan mereka buat dalam keadaan mereka sedar, dalam keadaan mereka tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahat tak? Nenek moyang orang Yahudi ini. Jadi kejahatan itu mereka orang Yahudi di zaman Nabi itu mewarisinya. Okey. Ayat lain yang saya nak kita kuatkan untuk kesalahan yang keempat ni, iaitu kesalahan apa? Mengubah kitab Taurat ni, kita kena tengok satu lagi surah. Okey, kita tengok lagi satu lagi surah. Dalam satu lagi ayatnya, surah sama, masih surah Al-Baqarah, masih dalam surah Al-Baqarah, tapi kita nak tengok ayat nombor 79. Kita nak tengok ayat nombor 79, muka surat nombor 12. Okey, sila buka Al-Quran, muka surat nombor 12. Saya pun buka sekarang Al-Quran, muka surat nombor 12 ni. Okey, saya cari ayat nombor 79. Ayat nombor 79, dia berada pada baris yang ketiga, baris keempat, baris kelima. Ayat nombor 79, surah Al-Baqarah. Okey, ayat ini adalah ayat lain yang mengukuhkan, akan memberikan pengukuhan kepada kita tentang kesalahan nenek moyang orang Yahudi ini. Mereka mengubah isi kandungan kitab Taurat. Okey, jadi kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim
wa wailul lahum mimma yaksibun. Okey. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita. Kita tengok dekat terjemahan ayat dia. Allah Taala kata fawailun tau. Fawailun ni doa kecelakaan tau. Wailun, wailun. Ayat nombor 79 ni. Dua kali ya Allah ulang kecelakaan lah. Kecelakaan besar lah. Kecelakaan besar lah. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka. Tahu tak menulis kitab Taurat dengan tangan mereka? Kita tak kena faham macam ni. Okey. Kitab Taurat yang asli, yang original, yang tak diubah, memang dia datang dalam bentuk ditulis. Allah turunkan kepada Nabi Musa di Gunung Tursina ketika mana Nabi Musa bermunajat kepada Allah selama 40 malam. Kita semua tahu cerita tu. Nabi Musa naik kat Gunung Tursina selama 40 malam. Kemudian dia menerima kitab Taurat yang sudah tersedia ditulis. Okey. Tetapi dekat sini Allah Ta'ala kata, kecelakaanlah bagi orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka. Maksud dia, ulama-ulama Yahudi ni, mereka salin balik. Mereka salin balik kitab Taurat tu. Kan, macam kita kan ada mushaf, ada Quran. Lepas tu salin balik. Al-Quran tu dalam kertas lain. Dalam dokumen yang lain. Contohnya. Jadi kitab Taurat tu, ulama-ulama Yahudi ni, pendeta-pendeta Yahudi ni yang tahu kitab Taurat tu, dia tulis balik dengan tangan mereka. Kemudian yang mereka tulis tu sebenarnya mereka dah tokok tambah dah. Mereka dah ubah dah maklumat-maklumat dalam tu. Okey. Lalu mereka cakap apa? Mereka kata kepada orang lain. Kan, setelah mereka tulis tu mereka kata apa? Maknanya mereka salin balik, mereka kata, inilah yang kami tulis ni, ia adalah dari Allah. Orang yang tak tahu kitab Taurat tu, tuan-tuan, tak semua Bani Israel mereka mengetahui isi kandung kitab Taurat, nak baca dia. Tak semua pun sebenarnya. Tapi ada sebilangan mereka yang tahu. Jadi ulama-ulama ni, dia macam kita lah kan. Dia contoh macam kita. Kita tak ramai yang tahu tafsiran ayat, betul tak? Kan, macam kita orang awam tak tahu pun. Kita tahu baca Al-Quran, tapi apa makna ayat dekat Quran tu? Tak ramai yang tahu. Yang tahu tu hanya yang memang dia bidang dia belajar tafsir. Dia tahu nak tafsirkan ayat tu macam mana, betul? Jadi yang tahu tafsiran kitab Taurat, dia dah salin semula tadi tu, dia cakap yang kami salin ni dari Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kenapa mereka sanggup mendakwa yang mereka salin semula tu itu adalah dari Allah? Kata Allah, supaya dengan perbuatan itu mereka dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Lepas tu Allah Ta'ala kata sekali lagi, kecelakaan besarlah bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besarlah kata Allah bagi mereka dari apa yang telah mereka lakukan. Bukan 2 kali je Allah ulang fawailun ni. 3 kali. Fawailun, fawailun, fawailun. Kecelakaan besarlah, azab neraka lah bagi pendeta-pendeta Yahudi yang mendakwa bahawasanya apa yang mereka salin semula itu adalah dari Allah. Tetapi yang mereka salin tu banyak ditokok tambah, diubah, diletakkan tafsiran ayat yang bukan Allah kehendaki. Jadi ayat 79 ini, surah Al-Baqarah ini menunjukkan kesalahan orang Yahudi, nenek moyang orang Yahudi ini. Mereka sanggup ubah kitab Taurat, dan mereka sanggup kata yang mereka buat tu itu adalah dari Allah. Demi kepentingan peribadi mereka. Mereka tukarlah. Kalau maklumat tu kata ini haram, mereka tukar jadi halal. Kalau benda itu benar, mereka tukar kata jadi tak benar. Dia tukar. Dia takut tambah. Dia pindah makna dia. Teruk tak nenek moyang orang Yahudi ini?
Sebab tu kita tak pelik kalau orang Yahudi sekarang ni apa yang dia buat. Banyak tak helah dia? Banyak helah dia. Banyak tak konspirasi dia? Banyak. Banyak tak muslihat dia? Banyak. Bayangkan, kalau kitab Allah, kitab Taurat, mereka boleh ubah sekadar nak ubah perjanjian ke, sekadar nak ubah apa? Apa yang orang Yahudi sekarang telah buat perjanjian dengan dengan buatlah perjanjian antarabangsa ke, buat apa ke. Mereka boleh ubah, mereka boleh pindah. Sebab kalau kitab Taurat pun mereka boleh buat, nenek moyang mereka buat, alah apalah sangat sekadar dokumen perjanjian ini, perjanjian sana dengan manusia. Tidak. Kalau perintah Allah tu pun mereka buat main-main, perintah kisah Nabi Musa kita belajar sebelum ni pun, maka apalah sangat sekadar arahan apa? Apalah sangat sekadar arahan OIC ke? Arahan PBB ke? Sekarang ni kan pembesar negara negara-negara Islam sedang bersidang untuk bincang apa nak buat kepada Palestin. Orang Yahudi kata apa? Ada kok kisah. Sebab mereka mewarisi perangai nenek moyang mereka tentang arahan Allah, tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah selesai apa? Kita dah selesai kesalahan yang keempat orang Yahudi, iaitu mengubah kitab Taurat. Telah kita sebutkan salah satu maksud mengubah kitab Taurat adalah mereka membuat pentafsiran yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia macam kita tengok kan, orang Yahudi sekarang, mereka mendakwa apa? Mereka lah yang telah menjadi mangsa, mereka kata. Betul tak? Mereka macam buat play victim kan. Kami telah diserang. Padahal dari sudut sejarah, mereka yang telah memangsakan penduduk Gaza tu. Bukan mereka menjadi mangsa. Inilah yang Quran nak bagi tahu kepada kita. Lama dah, 1400 tahun. Yang dulu Tuhan nak bagi tahu dah bagaimana perangai orang Yahudi. Kalau Nabi sendiri dekat Madinah, Nabi dah menghadapi, itu ada Nabi tu. Dapat dibongkarkan cerita tentang orang Yahudi. Jadi kita yang ada panduan Quran, yang Nabi pesan pada kita kan, ada dua benda kalau kita pegang dia, kita tak akan sesat. Iaitu apa? Al-Quran dan hadis. So Al-Quran diguna bukan nak dapat pahala baca je. Baca saja tak. Tapi apa panduan kamu? Apa panduan kita nak ambil apabila kita berinteraksi dengan orang-orang Yahudi ni? Quran dah bagi petunjuk dah pada kita. Cuma kita saja yang tidak mahu menggunakan petunjuk itu. Namun Alhamdulillah, syukur kepada Allah, asbab daripada kisah yang berlaku pada hari ini menyedarkan kepada kita bahawasanya siapa itu Yahudi sebenarnya. Maka sumber yang paling autentik, yang lebih mengetahui sedalam-dalamnya apa yang ada pada luaran dan dalaman orang Yahudi hanyalah Allah. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah pun menceritakan maklumat-maklumat itu di dalam Al-Quranul Karim. Okey, kita masuk kepada kesalahan yang kelima. Pelanggaran yang kelima orang Yahudi ini. Mereka ini rupa-rupanya talam dua muka. Kenapa panggil talam dua muka? Sebab talam tu dia ada dua muka, depan dan belakang. Betul ke tuan-tuan talam dua muka? Betul ke? Apa maksud talam dua muka? Bahasa mudah dia, kalau dalam bahasa Quran dia panggil munafiq. Kita tahu tak orang Yahudi ni sebenarnya munafik? Munafik juga. Dia bukan orang Arab munafik saja, tapi orang Yahudi ni munafik. Kita tengok, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan dalam Al-Quran. Allah bagi tahu kepada kita orang Yahudi ni talam dua muka. Betul tak? Kalau depan media massa, betul tak? Dalam media massa, dekat dalam himpunan ni,
Oh, manis mulut dia, cakap beginilah, beginilah, begini. Tetapi dalam hati mereka, sanubari mereka, mereka ini ada agenda yang lain. Allah dah terangkan dah. Nenek moyang orang dahulu macam mana. Jom kita lihat dalam ayat yang keberapa dalam surah Al-Baqarah yang Allah kata orang munafik ni, orang Yahudi ni adalah munafik. Sebab mungkin kita ingat munafik ni macam orang Arab musyrikin, orang Arab yang munafik. Oh, munafik ni lain, Yahudi lain. Tak. Orang Yahudi ni pun dia ini juga adalah munafik. Okey, kita tengok ayat berapa yang Allah kata mereka ni munafik. Okey, tuan-tuan, kita buka Al-Quran ya, kita buka Al-Quran. Okey, tengok muka surat nombor muka surat nombor 11. Okey, kita nak tengok ayat nombor 76. Tengok ayat nombor 76, muka surat nombor 11. Ayat ini dia berada pada baris yang ke-13, baris yang ke-14, baris yang ke-15, muka surat nombor 11. Okey. Alhamdulillah saya sambil saya memberikan penerangan, saya buka Al-Quran sekarang. Saya buka, lepas tu saya baca terjemahan dia. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala kata apa pada ayat nombor 76? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Okey, tengok ayat ni. Allah Ta'ala cerita tentang okay. Dia tengok ya, ayat ni Allah sebut tentang apa? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekejap ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani rahimakumullah. Okey, saya lanjutkan ya. Okey, tuan-tuan boleh dengar tak suara saya? Boleh, Ustaz. Boleh Ya, jelas. Okey, saya punya live di TikTok telah di-remove. Allahu Akbar. Telah di-remove. TikTok kata dia kata pengisian pagi ni dia berbentuk macam menimbulkan kebencian, dia kata. Ya Allah, salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Cahat juga TikTok dia buat Tengok Allahu Akbar. Tak apalah. Okey, tu kita dah cuba the best. Okey, Allah Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada kita. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan ya. Okey. Okey. Ayat ni Allah Ta'ala kata, dan apabila mereka, iaitu orang Yahudi pada zaman Nabi SAW, bertemu dengan orang yang beriman. Okey, orang Yahudi Madinah ni, kalau dia jumpa sahabat-sahabat kan, orang beriman dekat Madinah tu, mereka kata apa? Oh, kami telah beriman, kami telah beriman. Okey. Apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka tentang apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu? Faham tak tuan-tuan? Maksud dia apa? Orang Yahudi ni,
apabila dia balik jumpa geng-geng diorang macam cakap apa? Diorang cakap dekat sama Yahudi, kita ni sebenarnya kan tak patut pun cakap dekat orang-orang Islam tu apa maklumat yang ada dalam kitab Taurat, maksud dia. Patutkah kamu ceritakan kepada mereka tentang apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu? Okay, nak tahu tak apa maksud apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu? Maksud dia adalah dalam tafsir Tabari mengatakan iaitu tentang isu kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka kena ikut dan mereka kena beriman. Okey, maksud dia apa? Orang Yahudi ni seperti kita katakan, siapa yang ada mengikuti apa pengajian kitab Taurat yang kita alhamdulillah kita dah selesai pada minggu lepas, lebih kurang 11 siri tak silap saya, tapi tak apa, tuan-tuan yang tak sempat ikut tak apa. Sebenarnya dalam kitab Taurat memang ada maklumat tentang Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad. Dan dalam kitab Taurat memang mereka telah diperintahkan oleh Allah untuk sokong ikut Nabi akhir zaman ni. Jadi orang Yahudi ni mereka tahu maklumat tu. Sebab tu mereka cakap dekat kawan-kawan diorang, mereka cakap apa? Mereka cakap, patut ke kamu ceritakan kepada mereka tu orang Islam tentang apa yang terterangkan oleh Allah kepada kamu. Apa dia? Isu tentang kenabian Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu mereka kata lagi, sehingga mereka orang Islam dapat menjadikannya hujah yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal? Maksudnya nanti orang Yahudi kata macam ni tau. Kalau kita cerita dekat diorang maklumat kitab Taurat tu nanti cerita yang benar, nanti akan backfire balik kat kita. Faham tak orang Yahudi kata apa? Jadi maksudnya orang Yahudi ni mereka cuba sorokkan tahu maklumat tu sebab nanti kalau orang Islam tahu, orang Islam boleh suruh kita ikut Islam tu, terima Nabi tu sebab dan kitab Taurat tu ada maklumat tu. So kenapa kau tak ikut? Dalam bahasa kita bercakap ni macam backfire lah. Macam tu lah apa orang-orang Yahudi ni. Tapi waktu mereka jumpa orang beriman, mereka kata, yo kami orang Yahudi ni pun memang kami kena ikut Muhammad. Memang ada maklumat tu dalam kitab-kitab kami tentang Nabi akhir zaman ni daripada keturunan Nabi Ismail. Kan? Kami je tak kena ikut. Faham tak? Tapi ketika mereka jumpa, mereka kata menyesal pula kita cakap macam tu. Okey. Ini kita nampak kemunafikan yang ada pada orang Yahudi. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kita terus kepada kesalahan yang keenam. Setakat ni boleh faham tak kesalahan yang kelima ni? Boleh faham tak tuan-puan? Faham, Ustaz? Faham ya? Okey. Kejap ya. Ranking voice kejap. Masya-Allah. Okey. Saya pun tak tahulah, saya punya doakan lah ya supaya TikTok saya ni saya boleh bersiaran kembali sebab dekat TikTok ni ada ramai juga anak-anak muda yang ikut tau. Jadi sayang sangat kalau saya tapi saya dapat mesej ni dia kata ranking access suspended. Dia kata reason dia hateful behavior. Ikutlah. Okay, kejap ya. Saya tak kisah sangat pun, tak ada TikTok dengan puan. Tapi sebenarnya sayanglah sebab tuan-tuan ni yang ikut melalui Zoom ni, FB page, saya minta maaf ya kalau saya juga beri ketumpuan kepada TikTok sebab TikTok ni live. Jadi kadang-kadang muka saya ni saya terpaksa pandang ke belah kanan. Kita bagi peluang juga kepada sahabat-sahabat kita yang ikut. Sebab tu saya selalu sebut kita kempen, ikutlah Zoom, nak tengok nota, ikutlah FB page lah. Tapi terserahlah kepada minat masing-masing lah. Okey. Nombor 6. Ni last sekali untuk pagi ni puan ya. Ni last sekali untuk mengisah kita pada pagi ni. Sebab kita pun dah sejam. Okey. Kesalahan yang keenam, orang Yahudi ni mereka boleh main-main tau dengan azab neraka.
Cakap Yahudi ni, dia boleh main-mainkan dengan azab neraka. Macam mana mereka bawa main dengan azab neraka ni? Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok. Ayat dia, kena tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 80, muka surat nombor 12. Muka surat nombor 12. Okey, saya minta maaf sebab mungkin kalau sebelum ni, masa saya buat dengan TikTok tu macam, saya ulang banyak kali maklumat ayat ni. Sebab di TikTok ni dia macam baru masuk. Jadi saya terpaksa ulang. Saya harap tuan-tuan boleh bersabar dengan pengulangan yang selalu saya sebutkan. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 80, muka surat nombor 12 ni. Okey, ayat muka surat nombor 12 ni, Allah Ta'ala kata, orang Yahudi ni kata apa tau? Dia kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'inda Allahi ahda falan yukhlifallahu 'ahdah am taqulu na'ala Allahi ma la ta'lamun. Okey. Orang Yahudi ni mereka kata apa? Mereka berkata, kami ni tak akan sama sekali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu je. Orang Yahudi ni dia kata, seolah-olah orang Yahudi ni, okay, dia kata, kalau kami masuk neraka pun kejap je, dia bercakap, sekejap je dia masuk neraka. Lepas tu Allah Ta'ala minta kepada Nabi supaya tanya dekat dia orang, macam mana dia tahu masuk neraka tu sekejap? Cara dia, Allah kata, katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu, wahai orang Yahudi, sudah mendapat janji daripada Allah supaya dengan itu Allah tidak mengingkari janjinya? Soalannya, Allah Ta'ala bertanya kepada orang Yahudi ni. Tanya Muhammad dekat dia orang. Bila pula Tuhan ada cakap mereka ni akan masuk neraka beberapa hari je? Ada ke Tuhan janji macam tu? Betul tak? Seolah-olahnya mereka dapat maklumat tu dari Allah. Seolah-olahnya Allah berjanji kalau mereka masuk neraka pun sekejap je. So Allah tanya balik kepada mereka, bila pula Allah berjanji kepada kamu untuk masuk neraka, bukan selama-lamanya, sekejap je. Ataupun kata Allah, kamu hanya mengada-adakan cerita terhadap Allah. Maksudnya mereka nak kata perkataan dusta terhadap Allah, sesuatu yang mereka tidak ketahui. Tentang jelas tak maksud dia? Maksudnya mereka ni meremehkan kita ni, Allah, kita orang beriman ni, doa selalu pada Allah kan, betul tak? Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Selalu doa pada Allah, ya Allah janganlah masuk jauhkan kami pada neraka. Betul. Kita belajar tak nak masuk neraka ni sebab dia punya azab dia yang paling ringan, kalau kena dekat kaki, letak api kat kaki, menggelegak otak. Kita ni tiap hari minta jauhlah daripada api neraka kan. Waqina azabanna, waqina azabanna. Orang Yahudi ni buat main-main je dengan neraka. Bukan sekadar main-main. Lepas tu dia tuduh pula. Dia kata Allah ni seperti janji pula dengan diorang nak masuk neraka ni sekejap je. Tuan-tuan tahu tak kenapa mereka boleh cakap macam tu? Kenapa mereka boleh kata macam tu? Okey, sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada ikuti perbincangan dalam kitab Taurat pada siri yang lalu, sebenarnya orang Yahudi ni, mereka ni salah sangka tau. Mereka duk ingat mereka ni adalah anak Allah. Mereka mengingat, mereka duk anggap mereka ni adalah kekasih Allah. Siapa yang ikut kelas Taurat tu kita dah cerita dah. Tapi tak apa, saya tunjukkan sekali lagi untuk kepada tuan-tuan dan puan maklumat tu. Okey, kejap ya. Jadi kisah sekejap je saya nak cari yang kitab Taurat tu. Okey. Yang dalam ramai-ramai tuan-tuan ni ada tak yang ikut, yang tak ikut pengajian kitab Taurat dalam Al-Quran tu? Ramai tak? Ramai tak yang tak ikut? Ramai. Okey, tak apa. Tuan-tuan, okey. Saya tunjukkan contoh ayat dia, pendek saja supaya tuan-tuan tahu macam mana punca orang Yahudi ni, mereka boleh kata mereka masuk neraka ni adalah sekejap je. Okey, kita tengok di antara punca dia. Kita tengok ya. Tengok punca dia dekat sini. Tuan-tuan nampak tak? Ini kitab Taurat kan?
Nota kitab Taurat. Tuan-tuan boleh dapatkan ya. Semua nota kitab Taurat dia ada 11 siri. Tapi saya belum bagi lagi yang siri ke-6. Cik Wan, saya siap-siapkan. Ada kat sini. Siri yang ujung sekali. Mana ujung sekali? Okay, kejap ya. Ni dekat sini. Dekat sini ya. Yang ni. Isu yang kita pernah bincang pada minggu lepas ya. Hari Selasa yang lepas. Ni kita telah sebut. Ahlul Kitab mereka menyangka mereka adalah anak Allah dan kekasih Allah. Ada rujukan ayat dia. Dia dekat Suratul Maidah ayat nombor 18. Muka surat 111. Tengok. Surah Maidah ayat nombor 18 muka surat 111. Allah kata apa? Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang Yahudi kata apa? Orang Yahudi dan Nasrani kata apa? Kami ialah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasihnya. Ini adalah salah sangka Ahlul Kitab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itulah mereka boleh kata mereka ini tak akan diazab di dalam api neraka buat selama-lamanya. Itu di antara sebab dia jugalah. Tapi dalam sebab yang lain mereka menganggap mereka ni mulia. Mereka meremeh-remehkan api neraka. Jadi dalam puan rahimani wa rahimakumullah, setakat ini sekejap ya, saya padam dulu yang ini. Saya tunjukkan balik nota yang Yahudi tadi. Okey, jadi kalau kita baca, tengok dekat nota tu, adalah sedikit perincian lah. Tapi yang ini pun bukan maklumat yang boleh dipegang secara muktamad ya. Sebab berapa lama mereka tahu mereka duduk dalam neraka tu, sebenarnya kita tak tahu pun. Tapi ada pendapat sahaja ya, pendapat sahaja. Seperti mana pendapat Ibnu Abbas dengan Al-Aufi mengatakan, orang Yahudi mengatakan mereka tak akan disentuh oleh api neraka kecuali 40 hari je. Mereka cakap 40 hari. Quran tak sebutlah berapa hari. Cuma mereka kata ayyam ma'dudah, hari-hari tertentu. Wallahu a'lam. Mungkin Allah boleh awalkan, boleh akhir. Wallahu a'lam. Tapi kita dapat maklumat yang pasti, mereka memandang ringan akan ancaman terhadap api neraka. Bayangkan kita belajar tadi Allah sampai ulang 3 kali kan. Fawailun, fawailun, wawailun kan. Celakaan besar, cakap besar, cakap besar. Bagi mereka ni tak ada apa-apa pun amaran dan ancaman daripada Allah. Kalau tuan ikut yang hari semalam, yang pengisian kita hari yang semalam kan, mereka ni nak kena ugut dulu. Gunung Tursina nak dihempak ke atas mereka, baru mereka nak tergesa-gesa nak ikut. Sebab macam tu dalam perempuan. Dia punya manusia yang kita kata yang paling jahat lah. Jahat mereka ni. Sebab itu kita selalu doa dalam Al-Quranul Karim, ghairil maghdub, ghairil maghdub, ghairil maghdub. Kan? Moga-moga Allah menjauhi kita kan daripada mempunyai persamaan dengan sifat orang-orang Yahudi, walaupun sedikit. Minta Allah jauhkan kita, kerana mereka ini adalah satu jenis manusia yang akan mendapat kemurkaan Allah yang amat besar di hari akhirat. Itu saja tuan-puan untuk pengisian kita pada pagi ini, untuk siri yang ke-6. Jadi setakat hari ini kita dapat mempelajari lebih kurang ada 6. Okey, ada 6 kesalahan daripada 32. Cuba kita tengok sekejap. 32 pelanggaran orang Yahudi ni. Okey, kesalahan mereka. Alhamdulillah, kita selesai yang ke-6 dah. Okey. Yang ni kita boleh buat rujukan awal ya. Tengok. Ni kita dah sampai yang ke-6 ni. Kita tengok dekat senarai ni, kita 5 dah habis tadi. Ke-6 dah habis. InsyaAllah nanti kita akan sambung minggu depan hari Sabtu, kita akan masuk pelanggaran yang ke-7, pelanggaran yang ke-8, dan kalau ada kesempatan lagi kita masuk nanti pelanggaran yang ke-9 dan juga yang ke-10 insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh baca awal-awal lah ayat yang telah pun diberikan. Jadi sesiapa
Yang belum menerima nota daripada siri 1, sebab kita dah siri 6, tolong maklumkan. Tuan ada grup WhatsApp, tuan tahu nombor telefon saya, ataupun boleh hubungi Kak Nuriza Desa, ataupun tuan-tuan boleh letak dekat Telegram tu, dia boleh ada komen, letak ke maklumat anda, ataupun kalau ada email tolong hantar pada kami. InsyaAllah kami cubalah dengan sedaya upaya menghantar nota. Jadi tapi taklah janji nota tu sempurna, mungkin ada salah silap kan, sebab apa benda ni kita buat macam saya buat sendiri je, jadi tak ada orang bantu, tak ada apa, jadi mohon maaflah kalau terlambat dan sebagainya. Baik, tuan-tuan ada soalan apa-apa atau ada maklumat nak dikongsikan sebelum kita tamatkan pengisian kita pada pagi ini? Silakan. Adakah? Kat FB tak ada, Ustaz. KFB tak ada. Okey. Lagi. Dekat chat pun tak ada. Dekat chat pun tak ada. Allah suspended from November. Okey. Okey, tak ada nak. Okey. Kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak pada semua. Jazakumullah khair. Semoga boleh mengikuti pengisian ini dengan baik, dengan berkesan. Boleh sebar-sebarkan, ajak lagi siapa-siapa yang nak mengikuti melalui 2 saluran. Di FB page Academy, FB page Malaysian Talent Board Academy, atau melalui Zoom. Kalau nak ajak kawan-kawan berada dalam grup WhatsApp pun dialu-alukan. Okey saja tuan-puan. Mohon maaf atas kekurangan, kelemahan, sama ada pada penyampaian, sama ada pada nota yang disediakan, sama ada pada hebahan dan apa sahaja daripada apa sahaja yang pihak Akademi Tadabbur Malaysia telah usaha buat. Mohon ampun dan maaf. Doakan semoga kelas kita dapat berjalan seperti yang dirancangkan. Jadi kita jumpa pada minggu hadapan, siri yang ke-7 hari Sabtu dan juga siri yang ke-8 pada hari Ahad. Namun begitu boleh ikuti kelas-kelas pada setiap malam kecuali malam macam malam ni tak ada. Kita ada pada Isnin malam Selasa ada, Selasa malam Rabu ada, Khamis malam Jumaat ada, Jumaat malam Sabtu ada. Cuma Sabtu malam Ahad dengan Ahad malam Isnin kita ada kelas. InsyaAllah saya cuba untuk buatkan pengisian itu setiap malam, melainkan malam Rabu, malam Khamis saja. InsyaAllah, doakan semoga kita dapat manfaatkan umur, waktu, tenaga, wang ringgit kita, masa kita untuk kita memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa antum Terima kasih, Ustaz. fajazakumullahu khair. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama semua.